Sofia mengandung luar rahim, kandungannya terpaksa dibuang demi keselamatan. Sofia salahkan diri sendiri, kaitkan keguguran yang dialaminya sebagai balasan membuat Bima, ibunya, sakit hati. Muzaffar sentiasa cuba menenangkan Sofia, anggap semua yang berlaku sebagai kehendak takdir. Dia yakinkan Sofia mereka akan diberi rezeki suatu masa nanti. Haris ada tanya perkembangan Sofia dari Muzaffar. Berniat hendak melawat ke hospital tetapi Muzaffar kata tidak perlu. Harlina tidak mahu Haris sibuk memikirkan Sofia. Sofia ada suami menjaganya. Harlina mahu Haris cari cara menjamin kedudukannya dalam syarikat dan pewaris harta keluarga. Haris mengesyaki Harlina sebagai punca Sofia keguguran, tetapi Harlina menafikan. Harlina akui dia memang mahu Sofia hilang anak, tetapi dia tidak perlu lakukan apa-apa tindakan. Tuhan menunaikan hasratnya. Bima tetap risaukan Sofia. Tidak dapat tidur ketika tahu Sofia dimasukkan ke hospital. Tetapi ketika Tiara ajak melawat, Bima menolak. Nora juga mempelawa Bima pergi melawat Sofia tetapi tetap ditolak. Bima ucap terima kasih pada Nora kerana layan Sofia dengan baik dan sanggup tumpangkan dia dan Tiara di rumahnya. Di syarikat, Haris persoalkan pada Yasmin, apakah mereka patut bahagia Sofia keguguran. Yasmin menafikan. Haris menyatakan Yasmin masih ada peluang menjadi isteri Muzaffar. Haris hilang peluang sebab Sofia sudah jadi mak tirinya. Wajah Yasmin berubah seolah menyimpan rahsia keluarga Haris. Sofia teruskan berpantang di rumah. Mak Yah banyak membantu redakan emosi Sofia yang terlalu salahkan diri sebagai punca hilang anak dan kerinduan kepada Bima. Haris yang tahu Sofia sudah keluar hospital, balik rumah lebih awal dengan alasan ada mesyuarat di luar. Haris minta izin ayahnya jumpa Sofia, tetapi tidak diizinkan kerana tidak akan ubah keadaan. Haris tuduh ayahnya cemburu, tetapi ayahnya balas, dia tidak cemburu pada orang yang kalah. Muzaffar masak ikan merah untuk Sofia. Mak Yah datang berbual, suruh Muzaffar temani Sofia. Mak Yah satu-satunya orang yang tanya pasal keadaan Muzaffar. Muzaffar akui dia sebenarnya terpaksa kuat demi Sofia. Mak Yah tenangkan Muzaffar, suruh bersabar berdepan dengan emosi Sofia yang belum stabil. Harlina membandingkan layanan Mak Yah semasa dia keguguran dahulu. Pandangan Harlina membuatkan Mak Yah teringat akan rasa pelik susu yang diminumnya sebelum Sofia keguguran. Rupanya, susu yang dicampurkan sesuatu oleh Harlina itu diminum oleh Mak Yah. Ketika Mak Yah meninggalkan herba yang sedang dididihkan, Harlina terus menuangkan cecair kuning ke dalamnya. Ikan dan air herba dihidangkan di atas meja. Sofia tidak makan ikan merah kerana dia alah terhadapnya. Haris menukarkan ikan merah itu kepada ayam untuk Sofia. Sofia sengaja menyuap Muzaffar sehingga membuatkan Haris cemburu. Muzaffar kemudian tersedak lalu meminum air herba yang disediakan oleh Mak Yah, manakala Sofia pula tidak meminum air herba itu kerana dia tidak menyukainya. Muzaffar mengalami cirit-birit selepas minum air herba. Sofia menyuruhnya ke klinik buat pemeriksaan, tetapi Muzaffar enggan. Harlina dan Haris bertengkar dalam bilik. Harlina tidak suka Haris melayan Sofia dengan baik. Harlina menganggap Sofia bekas banduan yang tidak boleh dipercayai. Harlina berubah lembut apabila Haris mengingatkan semula kejadian sebenar yang menyebabkan Sofia dipenjarakan. Harlina mengaku bimbang Haris kembali kepada Sofia, tetapi Haris menegaskan mereka tidak akan bersama seperti yang Harlina pernah beritahu dia dulu. Sofia menyediakan sandwich untuk sarapan suaminya, namun Haris tiba-tiba mengambil sekeping tanpa izin. Sofia memandang Haris dengan wajah menahan marah apabila Haris mengaku dirinya anak Sofia. Muzaffar tiada selera makan kerana perutnya masih tidak selesa. Lalu Sofia datang menyuapkannya makan.
Haris dan Harlina segera beredar dari meja makan kerana Haris cemburu, manakala Harlina pula menganggap Sofia dan Muzaffar miang serta mengada-ngada. Di syarikat, Yasmin menghantar kopi ke bilik pejabat Muzaffar. Ketika itu, Yasmin menerima panggilan daripada nombor tidak dikenali. Muzaffar hairan mengapa Yasmin tidak menjawab panggilan itu, malah sempat meneka ia daripada Carl. Yasmin terus keluar dengan alasan mahu menjawab panggilan kerana tidak mahu Muzaffar bertanya lebih lanjut. Seterusnya, Yasmin mencari Haris di syarikat dan meminta Harlina mencari Haris sebelum Muzaffar marah. Haris tidak dapat memberi tumpuan pada kerjanya kerana asyik teringat Sofia menyuap Muzaffar. Haris hampir menelefon Sofia namun membatalkan niatnya. Rupanya, Haris pulang awal ke rumah dan memuji bubur masakan Mak Yah. Ketika Sofia mahu naik ke bilik, Haris cuba menghalangnya dengan mengatakan Sofia tidak selesa duduk di sebelah anak sendiri. Mak Yah menegur Haris, lalu dia terus masuk ke bilik. Di syarikat, Yasmin sibuk mengemas barang kerana mahu pulang sebelum hari gelap. Muzaffar yang melihat Yasmin agak gelabah ingin memastikan sama ada semuanya baik-baik sahaja. Namun, Yasmin hanya memberi alasan dia sukar melihat jalan ketika memandu pada waktu malam. Harlina mencuri dengar perbualan antara Sofia dan Mak Yah. Sofia meluahkan perasaannya dia berasa dirinya tidak berguna, telah memalukan keluarga dengan masuk penjara dan berkahwin tanpa restu ibunya. Mak Yah menenangkan Sofia dan menyuruhnya melawat ibunya, yakin seorang ibu tidak akan marah terlalu lama. Sofia masih belum mendapat jawapan tentang siapa yang memberitahu ibunya mengenai perkahwinannya. Sofia cuba meminta cutinya dipanjangkan, pada awalnya Muzaffar tidak mengizinkan. Sofia kemudian menjelaskan dia mahu berjumpa ibunya. Muzaffar ingin menemaninya tetapi Sofia memilih untuk pergi sendiri. Sofia juga berjanji akan membawa suaminya berjumpa ibunya selepas semua masalah selesai. Keesokan paginya sebelum Sofia pergi berjumpa ibunya, Muzaffar memberikan kata-kata semangat. Muzaffar mengakui dia tidak dapat mengundurkan masa tetapi berjanji akan sentiasa menyokong Sofia. Pada masa sama, Sofia dan Harlina keluar dari bilik serentak. Harlina hampir menolak Sofia di tangga sambil mengutuknya lemah. Haris yang melihat kejadian itu terus memberi amaran agar Sofia berhati-hati dengan Harlina. Haris juga hairan mengapa Sofia melayannya dengan teruk sedangkan dia cuba membantu. Sofia meminta Haris tidak masuk campur dan menegaskan jika mahu dia melayan Haris dengan baik, Haris perlu mengajar Harlina menghormatinya sebagai ibu mentua. Sofia tiba di rumah Nora berdebar ingin bertemu Bimah. Sebaik sahaja bertemu ibunya, Sofia terus menangis. Dalam pertemuan itu, Bimah memberitahu orang yang mendedahkan perkahwinan Sofia dengan Muzaffar ialah Harlina. Di syarikat, Harlina menolak tawaran menguruskan projek di KK walaupun ditawarkan peluang kenaikan pangkat. Harlina kemudian mengoyakkan kertas tawaran itu di depan Yasmin. Harlina balik rumah, duduk di tepi kolam, teringat pertemuannya dengan orang suruhannya. Harlina mengarahkan orang itu menggertak Yasmin, membuat Yasmin tidak masuk kerja. Dia benci melihat Yasmin terlalu setia kepada Muzaffar. Malah, Harlina mengibaratkan Yasmin seperti seekor anjing. Sofia datang mendekati Harlina dan mempersoalkan tindakannya berjumpa Bimah serta mendedahkan hal perkahwinannya dengan Muzaffar. Harlina menjelaskan bahawa dia hanya mahu membantu kerana Sofia terlalu takut untuk berterus terang dengan ibunya sendiri. Kata-kata Harlina terlalu menyakitkan hati hingga Sofia hilang sabar lalu menolaknya jatuh ke dalam kolam. Muzaffar hanya melihat Harlina menjerit meminta tolong di dalam kolam. Sofia hulurkan tangan cuba bantu Harlina yang menjerit minta pertolongan dalam kolam.
Rupanya air kolam cetek, Harlina menjerit dalam kolam, rancangan kenakan Sofia tidak berjaya. Di rumah Nora, Tiara mohon agar ibunya restu perkahwinan Sofia yang berkahwin secara sah. Tiara yakinkan ibunya semua tindakan Sofia bersebab Tiara yakin Sofia mampu buat yang terbaik untuk mereka sekeluarga. Bimah merestui perkahwinan Sofia dan Muzaffar. Muzaffar berbual serius dengan ibu mentuanya. Muzaffar menegaskan dia ikhlas berkahwin dengan Sofia dan tidak ada niat jahat. Bimah mengaku dia masih ingat kisah lama, ingat perbuatan Muzaffar yang pernah susahkan keluarganya. Bimah bimbang keselamatan Sofia. Muzaffar berjanji akan jaga dan lindungi Sofia, Tiara dan juga Bimah. Sofia berterima kasih pada Muzaffar, berjaya pujuk ibunya terima perkahwinan mereka. Muzaffar menjelaskan dia hanya buktikan kepada ibu mentuanya yang dia benar-benar ikhlas menjadikan Sofia isterinya. Harlina mengadu pada Haris tentang kejadian di kolam renang, tuduh Sofia sengaja menolaknya sebab dendam dan ingin merampas semula Haris darinya. Haris ragu, dia tahu pasti Harlina ada buat sesuatu hingga Sofia sanggup tolak. Harlina demam, Haris layan macam seorang puteri, bawakan makanan sampai bilik. Harlina menolak makan dan hanya ingin makan stik daging. Harlina enggan maafkan perbuatan Sofia. Harlina masih enggan makan walaupun sudah dibawakan stik daging. Harlina pujuk Haris pindah rumah yang lebih mewah, tetapi Haris beri alasan tiada duit. Harlina juga merayu Haris untuk dapatkan semua kad kredit tanpa limit dari Muzaffar, tetapi Haris yakin ayahnya tidak akan beri semula kad. Harlina beranikan diri minta semula kad dari Muzaffar. Muzaffar akan kembalikan tetapi dengan syarat Harlina tidak akan timbulkan masalah lagi. Harlina tidak hiraukan syarat Muzaffar, sebaliknya dia menjual dokumen projek Arkib kepada Tan Sri. Harlina mengarahkan bayaran 3 juta ringgit terus dimasukkan ke akaun Sofia. Harlina pesan pada Tan Sri, jangan libatkan namanya jika terjadi masalah. Sofia telah ditahan SPRM untuk siasatan kes jual dokumen syarikat. Muzaffar bergegas ke pejabat SPRM selepas dimaklumkan Muzaffar suruh Yasmin siasat kes yang dikaitkan dengan Sofia. Semasa dalam bilik siasatan, Sofia sangat terkejut ketika dimaklumkan wang 3 juta masuk dalam akaunnya. Nasib baiklah Yasmin berjaya mendapatkan semua laporan berkaitan kes. Muzaffar berjaya membebaskan Sofia dari sebarang tuduhan. Seterusnya, Yasmin masih diganggu dengan panggilan nombor tidak dikenali. Yasmin mengabaikan panggilan. Disebabkan panggilan tidak dilayan, 2 orang lelaki pergi ke syarikat untuk bertemu Yasmin. 2 orang lelaki itu ialah lelaki yang pernah diupah untuk menjadi saksi palsu kes langgar lari Sofia. Yasmin beri amaran pada 2 orang lelaki untuk tidak ganggu Muzaffar. Harlina dan Haris hanya memerhati gangguan yang Yasmin alami. Muzaffar geram amaran yang diberikan pada Harlina untuk tidak timbulkan masalah tidak diendahkan. Muzaffar telah menarik balik Syir Haris. Haris cuba dapatkan penjelasan mengenai masalah sebenar, tetapi Muzaffar tidak layan. Muzaffar juga beri amaran kepada Yasmin untuk memastikan Harlina dan Haris tidak lagi terlibat dengan projek Arkib. Yasmin suarakan tentang Haris yang banyak habiskan masa dengan projek Arkib, tetapi tidak berjaya ubah keputusan Muzaffar. Harlina mengarahkan orang suruhannya untuk menyiasat 2 lelaki yang mengganggu Yasmin. Harlina terkejut apabila mendapati insiden gangguan di lobi syarikat itu bukan dilakukan oleh orang suruhannya. Harlina balik rumah masuk bilik cari Haris. Harlina hairan kereta Haris ada diparkir, tetapi Haris tiada di dalam bilik. Rupanya Haris masuk ke bilik Sofia. Haris masuk situ selepas Sofia menolak untuk berbual dengannya di tingkat bawah. Sofia yang baru keluar di bilik air mengusir Haris keluar dari bilik
dan secara tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Muzaffar muncul di muka pintu, memandang Sofia dan Haris dengan wajah kesal. Haris pula macam tiada perasaan, sementara Sofia nampak takut jika suaminya salah faham terhadapnya.